Pendekkan cerita, budak perempuan kelas aku cakap, ada jadi kes pakaian dalam budak perempuan ni banyak hilang dekat ampayan. Dia pakai baju kurung, tudung, siap dengan lipstick bai. So malam yang kita orang tunggu tu, budak perempuan yang pusing semua tingkat tu rupanya spy dia. So masa tengah selongkar beg orang ni, aku buka satu beg ni. Pam! Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi pada hari ini. Hari tu masa live dekat TikTok, ramai yang request untuk buat balik cerita kedai kopi ni. Mula-mula tu aku malas nak teruskan, tapi lepas dah fikir panjang dan ambil kira faktor-faktor yang tertentu, aku decide untuk buat balik cerita kedai kopi ni. Tapi kali ni segmen ni keluar bila ada cerita best yang tak pernah ada dalam segmen cerita kedai kopi ni. Sebab dulu kalau minggu ni aku cerita seram, yang hantar cerita semua seram je. Kalau cerita pasal orang OKU, yang hantar cerita pun semua pasal OKU je. Jadi tak ada kepelbagaian cerita dekat situ. Korang pun mesti bosan nak dengar cerita sama je kan. So segmen ni akan keluar secara random, bukan setiap minggu macam sebelum ni. Benda ni pun akan terpakai untuk podcast Sembang Kencang yang dalam proses perlaksanaan. Satu lagi, dari segi konsep akan berubah-ubah, sama ada aku call orang tu ataupun aku cerita balik. Kalau caller tu pandai bercerita, aku akan call dia lah, biar dia ceritakan sendiri. Yang mana aku rasa tak pandai bercerita tapi jalan cerita dia best, aku sendiri akan ceritakan balik bagi pihak dia. Disebabkan segmen ni dibuat balik, of course belum ada orang yang share cerita menarik dengan aku. So aku plan nak buat balik segmen ni lama dah, cuma tak tahu nak start dengan cerita apa. Kebetulan pula baru-baru ni aku ada tengok video ni, terus terlintas idea dalam kepala aku. Jadi hari ni aku nak share satu kisah yang lebih kurang macam video tadi, yang berlaku masa zaman aku sekolah. Sebelum tu aku nak bagi disclaimer yang cerita ni aku ada ubah suai sikit untuk menjaga sensitiviti pihak tertentu. Jadi ada bahagian yang aku buang, tapi untuk memastikan cerita tu tak lompong, aku ada tokok tambah sikit mengikut kesesuaian. Aku ni tak boleh nak cerita 100% penuh, sebab aku tak nak budak sekolah aku yang mana tak sepatutnya tahu boleh jadi tahu siapa orang yang aku nak ceritakan ni. Satu lagi, semua nama yang aku sebut dalam cerita ni bukan nama betul, nama yang aku reka je. Jadi aku harap korang sedia maklum le dengan disclaimer aku ni. So aku nak mulakan cerita kedai kopi kita untuk hari ni. Cerita ni berlaku masa aku tingkatan 2, di mana masa tu aku duduk asrama dekat satu sekolah dekat Melaka. Sebelum aku nak terus pada cerita, aku nak share tentang seorang senior aku dekat asrama tu yang bernama Faiz. Faiz ni agak famous dekat sekolah aku sebab perangai pelik dia. Antara perangai pelik dia ialah dia suka jalan laju sepanjang masa. Jalan laju tu tak kisah lah janji tak langgar orang ke, langgar pasu ke apa kan. Yang buat orang rasa annoying tu, setiap kali dia selisih dengan orang, dia suka buat bunyi kan? Macam kereta F1 tengah melintas tu. Sekali dua okey lagi, kalau dah hari-hari tak ke menyirap darah kau lah. Disebabkan perangai dia ni orang panggil dia Rapid Faiz. Lepas tu sekolah aku ni tiap-tiap hari ada perhimpunan, tapi aku rasa sekolah lain pun sama juga kan. Cuma aku rasa sekolah aku ni tiap-tiap hari punya perhimpunan tu macam perhimpunan hari Isnin, main lama lagi tau. So sebelum perhimpunan tu, budak siar raya akan buka lagu ke, siaran radio IKIM ke sebelum nak masuk waktu perhimpunan tu. Masalahnya Dak Faiz ni sama lorat duduk dekat siar raya nak pasang lagu dia tau. Padahal dia bukan budak siar raya pun. Tapi disebabkan dia ni disayangi cikgu-cikgu sekolah aku, so budak-budak siar raya ni biarkan je dia ni. Senang cerita lah, segala perangai baik budak sekolah yang kau tengok dalam movie tu ada dekat dia. Jadi dia famous juga dalam kalangan budak perempuan junior, walaupun muka tak seberapa. Ramai juga yang nak jadikan dia ni abang angkat. Dulu zaman sekolah aku memang ada culture abang kakak adik angkat ni, entah apa yang dia angkat pun tak tahu kan. Hey, nampak aku jealous kan. Ya, memang aku jealous pun. Mentang-mentang muka aku ni pecah rumah, seorang kakak pun tak nak jadikan aku ni adik angkat dia. Celaka betul. Padahal bila geng kakak hot sekolah aku ni pergi town, ajak aku juga, tapi langsung tak terdetik dalam hati diorang ni nak jadikan aku ni adik angkat. Sampai hati diorang kan. Dah. Ni bukan nak cerita pasal aku, ni aku nak cerita pasal orang lain.
So, korang dah faham kan pasal karakter dan reputasi watak utama ni. Sekarang ni aku nak ceritakan apa yang dah jadi pada masa tu. Segalanya bermula masa awal tahun Form 2. Masa tu aku nampak budak perempuan kelas aku ni tengah berkumpul macam tengah meeting tau. Aku ni pula jenis lorat, tak boleh nak tengok orang bergosip ni, mesti nak tahu juga. Pendekkan cerita, budak perempuan kelas aku cakap ada jadi kes pakaian dalam budak perempuan ni banyak hilang dekat ampayan. Aku pun cakap lah, entah-entah tergebang kot, tak pun jatuh ke, carilah betul-betul. Cari pakai mata, cari dengan mulut, manalah nak jumpa. Masalahnya kalau kata nak terbang sampai pergi ke hutan, Aspuri sebelah padang, Aspura yang sebelah hutan. Yang kedua, kawasan ampayan Aspuri tu memang tertutup dengan zinc yang tinggi tau. Tinggi satu tingkat punya bangunan. Takkan angin boleh terbangkan pakaian dalam diorang ni tinggi macam tu. Gibot ke apa siap dekat kawasan ampayan tu. Bila aku fikir balik, logik juga diorang cakap. So budak-budak ni syak ada orang hebat. Sebab kalau nak kata salah sendiri, takkan tiap-tiap minggu hilang. Masalahnya pula diorang ni tak tahu nak syak siapa. Sebab takkan perempuan nak gembat pakaian dalam perempuan juga kan. Dah le satu hostel, tak ke kantoi nanti. Lagi satu, tu pakaian dalam tau. Takkan kau nak pakai bekas orang punya. Gila. Pengotor-pengotor lelaki pun tak ada le sampai tahap nak pakai seluar dalam orang walaupun member sendiri. Benda ni dah jadi 2-3 minggu sampai jadi isu besar dekat Aspuri. Cuma tak sampai dekat telinga warden lah. Masa tu aku macam tak kisah now lah. Lantak diorang le pakaian dalam diorang, bukan aku punya kan. Lepas minggu 2 macam tu, kes tu senyap macam tu je. Tapi bila dah sebulan 2 senyap, tiba-tiba jadi balik. Lepas tu senyap dan jadi balik. So aku malas lah nak ambil pot kan. Pada-pada diorang le settle sendiri. Dan dalam pertengahan tahun, ada satu hari ni, aku dengan kawan aku pergi Selongkau Store. Masa tu hari Ahad, hari yang mak bapak datang melawat anak. Macam aku dengan kawan-kawan aku ni, kita orang memang tak bagi mak bapak kita orang datang. Setahun datang sekolah 3 kali je. Awal tahun, pertengahan tahun, masa sign report card tu dengan akhir tahun. Kalau minggu balik pun kita orang nak balik sendiri naik bas. Macam aku akan naik bas warna hijau tu, aku lupa dah nama dia, pergi Melaka Central. Berpoya-poya kejap dekat Tesco RM1 tu, lepas tu balik Cing naik bas Thailand atau roda juara. Menyempang lagi, aku bukan nak cerita pasal aku. Okey, disebabkan banyak budak asrama ni keluar lepak dengan family diorang, aku dengan kawan aku ni dak lantodak suka Selongkau Store. Kita orang akan buka satu-satu beg budak asrama, cari barang-barang yang boleh gembat kan. Dulu aku ni jahat sikit, sebab tu lah dapat nama Jack ni. Tapi korang jangan ikut perangai aku kan. So, masa tengah selongkau beg orang ni, aku buka satu beg ni. Pam! Keluar bau masam yang teruk gila babi. Nak bagi korang mudah faham, bau air sampah tu lagi okey daripada bau masam dalam beg ni. Daklan yang jauh daripada aku pun boleh bau. So kita orang pun tengok apa benda bau masam ni kan. Sekali tengok ada banyak gila baju dalam dengan seluar dalam perempuan dalam beg tu. Kita orang pun pelik apa hal pula ada beg bawa baju dalam perempuan ni kan. Ni Aspura kot, gila. Takkan ada yang nak jadi macam Sajat pula kan. Sekolah aku memang ada budak lembut, tapi disebabkan aku pernah satu dom dengan dia, dia tak adalah lembut sampai tahap nak jadi perempuan. Sebab aku rapat juga dengan dia masa satu dom dulu. Mustahil dia nak buat perangai macam tu. Walaupun dia jenis lembut, dia tetap jadi lelaki. Cuma biasalah, lelaki kalau lembut memang kena ejek pon le. Disebabkan beg tu, kita orang terus tak ada selera nak selongkau beg yang lain. Nak terus belah je sebab tak tahan bau masam tu. Tapi masa ni langsung tak terlintas dekat kepala aku pasal kes yang budak perempuan kelas aku cerita tu. Kebetulan masa aku keluar tu, aku nampak Dak Tony Stark, budak form 3 yang baik dengan aku, tengah jalan dekat koridor. Aku panggil dia masuk dalam bilik store. Aku tanya dia, kenal tak ni beg siapa? Dan dia cakap, ini beg Dak Faiz ni, apa pasal? Aku terkejut weh. Aku pun tunjuk dekat dia apa ada dekat dalam. Dia pun terkejut. Dan kita orang macam tak nak campur dengan urusan Dak Faiz ni. Biarkan je benda tu berlalu. So masa pun berjalan sampailah suku terakhir tahun tu. Ada satu malam ni, masa tu dah masuk waktu tidur. Dom semua dah kena tutup lampu. Ada budak datang dekat katil aku, cakap aku kena panggil pergi dom budak form 4. Aku cakap, alamak, apa benda pula yang aku dah buat ni kan? Sebab kalau dah kena pergi dom budak form 4 tengah-tengah malam ni, confirm ada hal punya. Engkau takkan keluar dengan selamat daripada dom tu. Paling tidak pun mesti kena sepak punya. Nak kata aku ada buat hal, macam dah lama now tau kalau nak kena gembat pun. Tapi 2 malam sebelum tu, budak dom aku memang ada gembat seorang budak junior ni. Masalahnya, aku tak campur pun. Aku lepak je dekat katil aku, makan biskut sambil main game mulau dekat handphone Nokia 3310 aku tu. Jadi, apa sal pula aku yang kena panggil? Budak-budak yang buat hal tu tak kena panggil pun. Asal aku yang kena. Masa tu, aku memang dah nervous campur cuak Dalam hati aku dah menyumpah-nyumpah dah budak-budak ni. Dia orang yang tergajang orang, aku juga yang kena tibai. Bila sampai dom budak form 4 ni, aku tengok Daklan Todak ni pun ada. Aku pelik apa sal Daklan ada dekat sini pula kan? Sebab dia bukan budak dom aku pun, dia dom bawah. Dekat situ, aku dah boleh rasa yang aku ni kena panggil bukan pasal budak dom aku tergajang orang, tapi sebab lain yang aku pun tak tahu lagi apa benda. Tapi budak form 4 ni bukan betul pun. Kadang-kadang datang terbiat nak mampus diorang, tak ada point pun dia panggil kau dengan alasan nak ajak sparring. Padahal dia memang saja je nak lepas geram bantai orang. Cuma tak
tahu siapa yang bertuah nak kena tu. Aku masuk, aku pun berdiri lah sebelah daklan ni depan diorang yang tengah duduk dekat katil dengan ramai. Masa tu bilik gelap, so aku tak sure siapa yang ramai ni. Yang aku perasan dah Einstein dengan Marty McFly je, sebab diorang yang dekat depan sekali. Einstein pun tanya aku, hari tu aku dengar kau ada jumpa beg yang ada pakaian dalam perempuan dekat store. Aku pun cakap lah ya, dan masa tu aku sedar yang aku dipanggil sebab kes beg tu. Patutlah daklan todak pun ada, tapi aku terfikir apa bodoh now daklan ni pergi cerita dekat budak form 4 pasal benda ni. Einstein pun cakap dekat aku dengar dak Tony Stark cakap tu beg kau. Aku terus jawab, apa pula saya punya, gila. Masa tu barulah aku perasan dak Tony Stark ni ada duduk dekat katil belakang. Dan masa tu juga aku perasan ada beberapa orang budak form 5 dekat situ. Aku terfikir, apa salah ada budak form 5 pula ni? Sebab biasanya budak form 5 ni dah tak campur dah dengan hal budak-budak asrama. Diorang ni memang dah fokus SPM je. Kita orang nak jadi apa pun diorang dah tak kisah dah. Tapi kalau budak form 5 dengan budak form 4 dah bergabung ni, mesti kes besar ni. Lepas tu aku cerita lah, aku jumpa beg tu masa pergi ambil barang aku dekat dalam bilik store. Sekali Einstein dah tahu yang aku pergi bilik store tu sebab nak selongkar beg orang, langsung kena sepak sekali. Ini daklan todak punya pasal le, tak gerti nak pusing cerita lah Mamat ni. So aku memang dah standby nak kena tergajang lah. Walaupun aku tak faham kenapa pasal selongkar beg orang sampai nak kena libatkan form 5. Dan barulah ketua pelajar sekolah Rustam budak form 5 datang dekat depan aku dengan lan todak ni. Dia cerita le kenapa kita orang kena panggil malam tu. Pendekkan cerita, lepas sesi soal siasat aku dengan lan todak, rupanya diorang syak someone dari Aspura curi masuk Aspuri. Diorang syak benda ni sebab senior Aspuri pelik pasal kes pakaian dalam diorang hilang. Mula-mula tu hilang dekat ampayan. Bolehlah kata kecuaian ke atau kena terbang angin ke. Tapi bila dah tahap hilang dalam dom dengan lokal, itu dah pelik tau. Diorang pun dah buat spot check dekat Aspuri, langsung tak jumpa apa-apa kesan. Cuma diorang perasan pakaian dalam tu mesti hilang waktu orang tengah tidur. Sebab budak yang hilang pakaian dalam tu cakap dia baru sidai dekat ampayan dalam bilik, bangun tidur dah hilang dah. Padahal dia yang paling awal bangun. Jadi benda ni mendatangkan pertanyaan lah dekat Aspuri. Sampailah satu hari ada budak form 5 Aspuri perasan ada seorang budak perempuan yang kehulu kilir depan dom dia. Dan dia panggil budak perempuan tu. Budak tu tak nyaut, dia terus belah. Budak form 5 ni nak kejar oleh budak tu. Alih-alih hilang, dia dah start rasa seram lah. Dia pun patah balik bilik. Dan dia nak masuk tidur tu, dia terfikir nak kunci pintu dom lah. Masa dia nak tutup pintu dom tu, dia dengar bunyi selak pintu pagar Aspuri. Bunyi selak tu tak kuat mana pun. Tapi bila dah tengah malam, suasana sunyi, memang dengar lah bunyi selak tu. Lepas tu, dia nampak budak perempuan tadi tu berjalan pergi Aspura. Terus pergi belakang Aspura dan hilang. So dia syak ada budak Aspura yang menyamar jadi perempuan masuk Aspuri. Masalahnya, diorang tak tahu nak syak siapa sebab sekali tu je dia tersempak. Lepas tu diorang tunggu juga, tapi tunggu punya tunggu tak ada pula dia masuk. Benda ni pun dah sampai dekat telinga budak form 5 Aspura. Budak form 5 Aspura pun bagi tahu dekat budak form 4 sebab AJK asrama semua di kalangan budak form 4 je. Bila diorang naik form 5, jawatan tu akan bagi pula dekat budak form 3 yang dah naik form 4. Masa diorang bincang tu, dak Tony Stark ni dengar. Dia pun cerita lah pasal kejadian aku jumpa beg dekat dalam bilik store tu. Itu pasal lah aku dengan lan todak ni kena panggil. Jadi lepas soal siasat aku dengan lan todak ni tadi, diorang dah suspek si Faiz ni, tapi diorang tak ada bukti sebab beg yang aku jumpa tu pun dah tak ada dekat store tu dah. Diorang dah geledah semua dom store dekat asrama tu, memang tak jumpa. Yelah dah berapa bulan punya cerita, mesti orang tu dah buang dulu barang bukti. Dah lah orang kenal tu beg siapa, memang kantoi bodoh lah kalau tak buang bukti. Jadi diorang ni tengah plan nak tunggu dak Faiz ni buat kerja lagi. Tak lama lepas tu ada seorang member aku ni, dak Spark, cakap yang malam ni dak Faiz nak buat kerja tau. Mana diorang dapat info ni aku tak tahu lah. Yang penting malam tu semua budak grup aku standby nak tangkap dak Faiz ni. Diorang ni sebenarnya bukan apa, lebih pada cari peluang nak terajang orang je tu. Jadi diorang ni semua nak join lah. Siapa tak nak kan, ada lauk free. So malam tu aku dengan budak-budak ni semua tunggu lah. Satu lagi aku nak bagi tahu, diorang cakap lepas habis riadah petang, dak Faiz ni tak balik-balik dom tau, tak tahu mana dia pergi. Bila cari satu asrama pun tak jumpa. So kita orang just tunggu je lah. Masalahnya dah tunggu sampai pukul 2 pagi, senyap je, tak nampak apa pun. Kita orang pun melangok je lah, main kad, borak-borak, ada yang dah lelap dah. Dan masa pukul 3, kita orang perasan ada seorang budak perempuan keluar daripada dom tingkat 2. Mula-mula kita orang syak tu dia, tapi kita orang terfikir bila masa pula dia ni masuk ni kan, alih-alih dia keluar dom je. Mustahil kita orang tak perasan sebab kita orang dekat tingkat 3. Lepas tu kedudukan kita orang tu memang strategik gila, boleh nampak pagar pintu masuk Aspuri tu. So kita orang perhati dulu budak perempuan ni, dia berjalan pusing tingkat 2, turun tingkat 1, lepas tu dia pusing tingkat 3, dan dia lepak jap dekat tangga, lepas tu terus jalan masuk balik dom yang dia keluar mula-mula tadi tu. Kita orang pelik gak apa hal dia pusing-pusing satu bangunan siap. Dan kita orang message lah budak Aspuri
Aspuri suruh pergi dekat dom yang budak perempuan tu masuk. Lepas tu nampak le kawan-kawan aku ni pergi dom tu 5 orang. Kita orang tengok je le daripada koridor. Dan dia keluar, dia buat signal tangan, tak ada apa-apa. So kita orang fikir mungkin budak tu saja nak ambil angin kot, takkan kena rasuk pula. Tapi boleh jadi sebab pertengahan tahun tu memang ada kes kena rasuk secara besar-besaran. Bila dah pukul 4 dah mengantuk le, tapi Dak Faiz ni tak muncul-muncul. Dia pun tak ada dekat katil dia. Sudahnya sampai ke pagi dia tak muncul-muncul, tak tahu le mana dia pergi. Disebabkan dah berjaga satu malam, ramai yang tidur dekat dalam kelas. Yang peliknya dekat sekolah Dak Faiz ni muncul pula macam biasa. So kita orang syak semalam dia balik rumah kot. Pagi ni mak dia hantar ke apa kan. Jadi hari tu berlalu le macam biasa. Bila dah malam sebelum tidur tu kita orang ada le bincang pasal benda ni. Lepas tu kita orang semua tidur. Esok tu bangun masa beratur nak pergi sekolah, aku dapat rasa ada vibe yang pelik dekat budak-budak senior aku ni tau. Dekat situ aku sedar ada benda yang berlaku malam tadi ni masa kita orang semua tengah tidur. Dan aku tanya le dengan budak form 3 ni. Rupanya malam tadi Dak Faiz ni dah kena tangkap. Aku pun macam what the masa kita orang tunggu kau tak nak masuk, masa kita orang tidur pula kau masuk kan. So semua kawan-kawan aku ni dah frust gila babi tau. Sebab dah terlepas peluang nak rojakkan Dak Faiz ni. Perhimpunan sekolah aku hari tu pun macam tak meriah now tau. Cikgu-cikgu pun macam banyak cakap sesama sendiri. And hari tu perhimpunan kejap je, cikgu pun tak cakap banyak now. Biasanya kalau hal asrama cikgu takkan cakap dekat perhimpunan sekolah. Lepas tu masa dalam kelas, kebetulan kelas aku sama tingkat dengan pejabat sekolah. Bezanya aku blok belah sini, pejabat sekolah apa semua blok belah sana. Masa tengah kelas tu kita orang nampak Dak Faiz ni dengan mak bapak dia masuk dalam pejabat. Masa tu kawan-kawan aku baik dalam kelas aku dengan kelas-kelas sebelah semua perhati dekat pejabat ni tau. Dan dah lepas sejam lebih kita orang nampak Dak Faiz ni keluar. Muka dia macam baru lepas nangis tau. Mak dia pun muka macam lepas nangis. Bapak dia je muka ketat je. Balik tu semua tengah kecoh nak tahu pasal kes tu. Tapi ketua warden kita orang ni just cakap ada kejadian berlaku je. Tapi dia tak spesifikkan apa benda yang berlaku dan siapa yang terlibat. Masa tengah prep tu aku dengan grup aku pergi lah bilik prep budak form 3. Sebab diorang ni macam tahu banyak benda je kan. Bila sampai je memang semua budak form 3 tengah cerita pasal benda tu. Kita orang pun dengar lah. Rupanya Dak Faiz ni ada spy dekat dalam Aspuri, iaitu adik angkat dia sendiri, budak form 1. Bila spy dia dah confirmkan semua dah tidur, baru dia masuk. So malam yang kita orang tunggu tu, budak perempuan yang pusing semua tingkat tu, rupanya spy dia. Malam tu spy dia tengok banyak AJK Aspuri ni tak tidur lagi. So dia bagi signal dekat Faiz ni jangan masuk malam ni, bahaya. Mula-mula AJK Aspuri ni pun pelik. Kenapa budak junior ni pusing asrama seorang-seorang malam tu? Esoknya dia orang tak puas hati, dia orang panggil budak tu nak tanya pasal benda tu. Lepas dah kena torture teruk, barulah dia mengaku semua benda. Tapi Dak Faiz ni tak tahu adik angkat dia ni dah kena tarik. So AJK Aspuri suruh budak tu bagi signal dekat Faiz yang malam tu line clear. Dan kali ni benda tu dirahsiakan sepenuhnya. AJK Aspura pun baru tahu masa malam nak berlaku kejadian tu. Jadi bila kita orang semua dah tidur, yang berjaga budak AJK dengan grup budak form 3 je. Tapi malam tu macam mana dia masuk tu dia orang pun tak pasti. Alih-alih dah masuk je dalam pukul 4 lebih macam tu lah. Malam tu juga AJK Aspuri dah pesan dekat semua dom tidur kunci pintu dom. Dan adik angkat Faiz ni duduk dekat dom budak form 4 dekat tingkat 3. Dan tiba-tiba ada satu kelibat pakai baju kurung, pakai tudung nak buka pintu dom. So seorang AJK Aspuri ni tanya le, siapa tu? Kelibat tu macam terkejut tau. Terus gerak cepat-cepat. AJK ni keluar dom suruh kelibat tu berhenti. Tapi kelibat tu terus lagi. Itu yang dia terus jerit dekat Aspura tu. So berlaku le sesi kejar mengejau. Mula-mula dia nak turun ke bawah. Bila sampai dekat tingkat 1, dia terus berlari dekat koridor dom tingkat 1. Bila nampak AJK Aspura ni dah berlari pergi pintu pagar Aspuri. Dia cuba nak buka pintu dom sekuat hati tapi tak dapat. Dan ada seorang budak dom tu pergi buka pula pintu dom tu. Terus dia masuk dalam dom tu, kunci pintu. Budak tu dia tak tahu apa. Dia ingatkan ada hal apa kan. Dia buka le pintu. Lepas tu semua AJK Aspuri ni datang dekat dom tu suruh buka pintu dom tu. So ramai le budak dom tu bangun tapi tak faham apa yang tengah jadi. Sebab tengah mamai kan. Bila dah buka pintu tu, diorang tengok Dak Faiz ni tengah menyorok dekat bawah katil. Budak AJK Aspuri ni suruh dia keluar tapi dia tak nak keluar. So budak AJK Aspuri ni suruh 2-3 orang budak AJK Aspura naik atas tarik dia. Masa tu pun budak AJK Aspura ni dah call ketua warden dengan panggil guard. Diorang ni pun naik, tarik Dak Faiz ni turun, pergi sampai dekat bawah tangga sebelah pejabat warden dekat Aspura. Apa lagi, memang kena kopok lah ramai-ramai kan. Budak form 3 cakap dia pakai baju kurung, tudung, siap dengan lipstick bai. Bila dah soal siasat, rupanya dia lah yang rembat pakaian dalam budak-budak Aspuri ni. Mula-mula dia tak berani pun nak naik dom, dia rembat dekat ampayan je. Tapi bila budak-budak Aspuri ni dah malas nak sidai dekat ampayan sebab asyik hilang je kan, diorang sidai dekat
dom. So dia ni start beranikan diri untuk naik dekat Aspuri. Itu pun sebab adik angkat dia tolong. Pendekkan cerita, bila ketua warden sampai, terus telefon mak ayah dia apa semua. Lepas tu ketua warden bawa dia entah pergi mana entah. Siang tu baru boleh nampak dia masuk pejabat dengan mak bapak dia ni. Apa yang aku dengar, dia kena buang asrama je tapi tak kena buang sekolah. Tapi mak bapak dia decide nak pindahkan dia pergi sekolah lain. Tak sure lah dekat mana. Yelah, memang lah tak kena buang sekolah. Tapi kalau dah kantoi benda macam ni, kau nak sekolah lagi ke dekat situ? Memang tak lah. Tak ke semua orang pandang kau lain siap. Kes tu macam tak kecoh now lah. Sebab nak jaga reputasi sekolah. Sebab masa tu sekolah aku macam ada nama sikit lah dekat pejabat pelajaran Melaka. Jadi tak ramai yang tahu. Yang mana tahu, tahulah. Tapi yang pasti, siapa senior yang mangkau-mangkau dekat sekolah tu mesti tahu punya. Mangkau-mangkau pun legasi kita orang tak lama pun. Lepas jadinya beberapa kes besar macam gaduh berkumpulan sampai libatkan gangster luar dengan kes tergajang budak form 1. Ramai geng-geng aku dah kena buang sekolah. Ada yang kena buang asrama je, tapi disebabkan duduk jauh, diorang pindah sekolah terus. Salah satu yang kena buang asrama dan pindah sekolah tu aku lah. Actually, aku belum pun kena buang, tapi aku dah tahu aku akan kena buang. So aku terus decide nak pindah sekolah dulu sebelum kena buang. So rekod aku tak terjejas lah. Nampak tak bijak tak aku? Tapi kesalahan aku tak berkaitan dengan diorang pun. Walaupun kita orang ni satu geng. Aku punya salah tak ada kaitan dengan keganasan ke atau benda-benda mengarut ni. Kesalahan aku ni aku buat seorang je. Tapi disebabkan kesalahan aku ni berlaku dalam tempoh yang sama dengan kes diorang, jadi aku pun kena tindakan yang sama jugalah. Lagipun cikgu aku ni tahu yang aku ni geng dengan diorang. Walaupun kes aku ni kes terpencil kan. Suwe betul lah kawan dengan diorang. Tapi bagi aku ada hikmah juga benda ni jadi. Lepas kena buang tu, aku masuk sekolah yang dulu dikategorikan sebagai salah satu sekolah yang paling bermasalah dekat Melaka. Tapi bila aku masuk sekolah ni, aku terus jadi budak baik siap, fokus belajar. Sekarang ni sekolah tu dah ramai budak baik ah. Sekolah lama aku tu pun lepas kita orang keluar, last aku dengar dah tak ada dah kes-kes besar ni. Sebabnya yang sini-sini begau ni dah ramai dah kena halau. Yang tinggal ni dah tak ada geng ah. Lepas tu aku dah tak tahu dah apa yang jadi dekat sana. Sebab aku dah fokus dengan kawan-kawan dekat sekolah baru aku ni. Jadi, bila aku tengok kes macam ni, aku mesti teringat kes Dah Faiz ni. Aduh, macam-macam jenis perangai orang ni tau. Korang yang dengar ni, janganlah buat perangai bodoh ni. Kalau kata dah gersang now pun, ada banyak cara yang tak menyusahkan orang lain. Kalau ikut cara Islam, kena puasa untuk menahan nafsu. Tapi nasihat aku, kalau sekolah lagi, fokus belajar je lah. Tak payahlah buat benda bukan-bukan ni. Sebabnya, bila dah kantoi, benda tu boleh menjejaskan masa depan kau tau. Perjalanan hidup kau jauh lagi ni. Kalau kantoi, tak ke sepanjang hidup kau kena chop pervert? Nani? So sampai situ je lah cerita aku untuk hari ni. Kalau yang mana ada lompong tu, aku minta maaf lah. Sebab aku tak boleh nak cerita terlebih detail sangat. Kalau korang ada cerita menarik yang nak dikongsikan dengan aku dalam segmen cerita kedai kopi ni, korang boleh tekan link dekat description atau dekat pin komen dekat bawah. Selain tu, kalau korang ada pendapat atau pandangan pasal cerita aku ni, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah juga. Dan kalau korang suka video ni nak bagi hadiah dalam bentuk sumbangan, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni juga. Yang paling penting, kalau nak tengok video baru aku lagi awal daripada orang lain, jangan lupa subscribe membership Keluarga Gigi Emas sekarang. RM10 je sebulan. Aku nak minta maaf anda kata aku ada terkasar bahasa ataupun penyampaian aku tak berapa menarik hari ni. Terima kasih dekat korang semua yang sudi luangkan masa untuk dengar cerita aku hari ni. Semoga kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.